Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 29 Disember 2020 bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Syarikat palsukan logo halal didakwa esok. .925 kes jangkitan baharu COVID-19 dilaporkan, hampir 2/3 daripadanya di Lembah Kelang. Polis Diraja Malaysia PDRM beri jaminan turut membantu siasatan kes kartel daging import. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata pihaknya juga sudah membuka beberapa kertas siasatan berhubung isu itu berdasarkan laporan daripada beberapa individu dan badan-badan bukan kerajaan NGO. Tambahnya, walaupun KPDN HEP adalah agensi paling relevan dalam isu berkenaan, namun PDRM juga akan menjalankan siasatan. Ini adalah berkaitan dengan isu perihal perdagangan. So yang paling relevan untuk menyiasatnya adalah KPDN HEP. Dan saya melihat dari sudut apabila perbuatan ini tadi sekiranya terbukti benar yang telah menimbulkan kegusaran kepada rakyat, orang ramai, ya, bahawa mereka takut, bahawa mereka termakan daging haram lah, daging itu tadi. Jadi saya ambil tindakan dari sudut undang-undang ini. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah PDRM, Datuk Huzir Muhammad melalui satu kenyataan memaklumkan pihaknya telah menerima sebanyak 13 laporan polis berhubung isu kartel daging import yang menggunakan label halal palsu. Menurut beliau, pihaknya telah pun menjalankan siasatan dan tidak menolak kemungkinan aktiviti berkenaan melibatkan rangkaian yang luas serta didalangi sindiket dalam dan luar negara berdasarkan jumlah rampasan atau sitaan serta nilai yang dilakukan. Ruang lingkup siasatan antara lain akan merangkumi pihak terlibat dalam pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan, penyeludupan, pihak yang memanipulasi, bersubahat serta membawa masuk daging sejuk beku melalui permit import AP. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil untuk membantu siasatan dan tidak menularkan berita tidak sahih. Sebuah syarikat yang didapati terlibat dalam pemalsuan logo halal dalam kes kartel daging haram akan didakwa di mahkamah esok. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, syarikat itu akan didakwa mengikut Perintah Perihal Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011 kerana memperaku perkhidmatan pengangkutan sebagai halal tanpa kelulusan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Katanya tindakan itu menafikan dakwaan sebelum ini bahawa kerajaan cuba melindungi syarikat terbabit. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan usul kartel daging di Dewan Negara. Kita bukan tak mahu nak reveal nama yang terlibat ini. Tapi ianya ialah kerana satu syarikat, esok kita akan tuduh satu company, syarikat ini satu syarikat, dia ambil daging, kemudian dia chop gunakan syarikat lain. Saya harap Babisna tu faham. Mana dia ni satu pengumpul, kemudian dia ambil satu daging, dia chop satu jenama yang menjadi demand yang tertinggi dan harga yang paling mahal. Datuk Rosul menjelaskan kerajaan tidak pernah memandang remeh isu berkenaan dan telah melakukan beberapa tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat. Ia merangkumi membeku aset syarikat berkenaan bernilai RM1 juta, merampas 24 cop syarikat-syarikat jenama yang mempunyai permintaan tinggi, menyita 5,000 keping pelekat halal JAKIM yang ditiru dan 2,428 kotak daging beku yang dianggar bernilai lebih RM738,000. Selain itu, beliau turut menafikan laporan bahawa aktiviti kartel daging haram itu telah berlaku hampir 40 tahun. Pada saya itu tidak benar. Kerana syarikat yang kita jumpai ini baru berdaftar pada tahun 2014. Kemudian dapat import pada 2017.
Jadi apa yang diwerekan tu saya rasa banyak yang tidak betul. Dalam pada itu, Datuk Rosul memaklumkan Jabatan Kimia telah mengesahkan daging yang dirampas bukan dari daging kuda, kanguru dan babi. Sebaliknya, keputusan analisa sampel DNA daging import tersebut merupakan daging kambing, lembu, angsa dan ayam. KPDN HGP juga memberi jaminan beberapa jenama terkenal daging import yang berada di pasaran adalah halal dan boleh dibeli. Kita hantar ke lab untuk dibuat siasatan atau penyidikan dan tepati ianya bukan kuda, bukan kangaroo dan bukan babi. Jadi ini diharap dapat meredakan masyarakat yang was-was untuk nak makan daging, nak beli daging dan sebagainya. Hari ini kita dah lihat daging ali-ali, daging alana dan daging amron. Itu memang dijamin tidak ada masalah untuk nak dibeli. Dalam perkembangan berkaitan, bagi memastikan daging sejuk beku tempatan yang dijual di pasaran menepati piawaian halal JAKIM, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri turun padang ke salah sebuah pusat penyembelihan lembu di Selangor. Beliau memantau sendiri proses lengkap bermula dari penternakan, penyembelihan, penjualan dan pemasaran daging lembu tempatan itu. Datuk Dr. Zulkifli berkata lawatan ke pusat penyembelihan lembu SH Nada Sendirian Berhad di Sungai Buloh, Selangor ini diharap secara tidak langsung memulihkan keyakinan pengguna terhadap status daging halal yang meragukan. Sebagaimana semalam kita telah ziarah dan buat lawatan ke dua tempat, cara pemprosesan untuk mendapatkan daging import oleh dua syarikat. Pada hari ini juga kita tengok bagaimana pelaksanaan sembelihan untuk makanan rakyat berdasarkan daging-daging tempatan. Tambah beliau lagi, masyarakat tidak perlu risau dan khawatir kerana setakat ini daging yang dikeluarkan oleh pusat penyembelihan tempatan melengkapi proses rantaian persisjilan halal sebagai pengeluar daging sejuk beku halal yang diiktiraf JAKIM. Pengarah urusan SH Nada Sendirian Berhad, Zaim Nazri berkata, dalam menangani isu keraguan status daging ini, kuasa pengguna harus digunakan dengan mengkaji dan memilih syarikat yang mendapat pengiktirafan Badan Halal Negara. Harga tempatan memang agak pricey, tinggi. Cuma daripada segi kewas-was daripada segi syubhat tu memang tak ada. Di SH Nada, sebab kita dah sediakan banyak lagi platform macam rumah sembelih government, DVS veterina. Memang itu adalah platform-platform yang actually masyarakat tak perlu bimbang. Pilihlah di mana tempat anda nak beli tu tanpa was-was. Jangan sekadar hadir murah, tapi kena terima kualiti yang penting lah. Seramai 142 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kesemua mereka telah dikenakan kompaun. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan pasukan pematuhan diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM melakukan 40,152 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasa pematuhan prosedur operasi standard SOP PKP pemulihan. Kesalahan tertinggi ialah gagal menyediakan peralatan merekod butiran pelanggan sebanyak 78 kes. Diikuti tidak memakai pelitup muka sebanyak 53 kes. Gagal mematuhi penjarakan fizikal 9 tangkapan serta lain-lain kesalahan 2 kes. Sementara itu, 16 pendatang asing tanpa izin parti telah ditahan menerusi 110 Sekatan Jalan Raya Op Penawar dan Op Benteng. Turut dirampas 3 kenderaan darat. Sementara itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan Pusat Koreksional Kemunting KEMTA akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari bermula esok. PKPD itu ujarnya turut membabitkan kuartus kaki tangan KEMTA susulan laporan Kementerian Kesihatan KKM mengenai peningkatan kes positif COVID-19 di lokaliti terbabit. Sehingga 24 Disember lalu, KKM telah melaksanakan sebanyak 1,490 saringan terhadap tahanan dan daripada jumlah itu, 50 didapati positif COVID-19. Langkah tersebut bertujuan untuk mengawal kluster sedia ada dan menghalang penularan kepada banduan lain, kaki tangan, ahli keluarga serta komuniti di luar KEMTA.
Hampir 2/3 daripada jumlah keseluruhan 1,925 kes jangkitan baru COVID-19 yang dilaporkan setakat 12 tengah hari tadi adalah di Lembah Kelang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataannya memaklumkan Selangor merekodkan 747 kes, diikuti Kuala Lumpur 360 kes dan Putrajaya 2 kes. Sebanyak 307 kes atau 15.9% yang dilaporkan pula adalah berkaitan kluster-kluster di penjara. Keseluruhannya 50 kluster aktif di seluruh negara merekodkan pertambahan kes. Ini termasuk 9 lagi kluster baru yang dikesan dengan 4 daripadanya di Kuala Lumpur, 2 di Sabah dan masing-masing 1 di Selangor, Pahang dan Melaka yang mencatatkan hampir separuh daripada jumlah kes jangkitan hari ini. Manakala hanya 10 daripada kes hari ini adalah kes import. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes jangkitan di seluruh negara kini 108,615. Dalam pada itu, 1,123 pesakit COVID-19 dibenarkan pulang dalam tempoh 24 jam lalu. Jumlah kes pulih keseluruhan kini 86,715. Sementara itu, 2 kes kematian dilaporkan di Putrajaya dan 1 lagi di Kelantan menjadikan angka korban pandemik berkenaan di negara ini 457. Justru jumlah kes aktif dalam negara meningkat kepada 21,443. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Berpegang kepada matlamat penubuhannya, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) terus menyantuni masyarakat luar bandar walaupun sepanjang pandemik COVID-19. Lebih RM6 juta dibelanjakan dalam bentuk bantuan berfokus merangkumi pelbagai inisiatif kepada 4,326 penerima sejak Mac lalu sehingga Disember. Penyaluran bantuan mengikut prosedur operasi standard SOP itu bagi membantu penduduk luar bandar yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Insentif tersebut ialah pengecualian bayaran sewa premis industri kecil dan sederhana IKS, sumbangan bahan makanan mentah, pemberian geran bantuan mesin dan pemberian bantuan projek pertanian. Kita juga menyediakan tempat untuk orang berniaga. Kedai-kedai, mall macam baru ni kita dah buka di Kulim, dia panggil Kulim Mall. Yang tu ramai orang-orang luar bandar pergi berniaga di situ. Dan di Langkawi yang ke Lauti kemarin pun Tok Endong tu kita dah buat bengkel untuk IKS. Bengkel yang moden untuk IKS. Yang tu juga menjadi salah satu daripada kaedah KEDA untuk membantu usahawan, terutamanya usahawan yang di kalangan mereka-mereka di luar bandar. Antara lain ialah pelaksanaan projek peningkatan ekonomi petani Kedah, pemulihan sawah terbiar dan tanah terbiar, program pemerkasaan ekonomi institusi luar bandar, pembangunan semula kawasan terbiar serta beberapa program lain. Itu maksimum kita bagi 10,000. Tapi ada juga yang dapat 5,000, keperluan dia lah. Jadi dengan bajet yang kita ada tu, kita akan perluaskan lah. Kita akan kena pasti kita mengalu-alukan lah permohonan daripada penduduk-penduduk yang terjejas ni di kawasan KEDA. Alhamdulillah, setelah saya menceburi bidang ni selama 3 tahun, jadi saya pun mulalah dibantu oleh pihak KEDA membantu untuk perkembangan projek saya lah. Jadi alhamdulillah lah, dengan bantuan mereka ni saya dapat menambah apa yang tidak cukup pada saya, sebab maklumlah kita modal sendiri. Jadi alhamdulillah dengan bantuan mereka kita boleh gerak ke depan lah.
Kira-kira 400 hektar tanah sawah terbiar telah diusahakan dengan menjana hasil 3 tan per hektar melibatkan 4 daerah terlibat dalam program tersebut iaitu di Sik, Baling, Bandar Baharu dan Kulim. Peruntukan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB di dalam Pelanjawan 2021 juga akan dimanfaatkan untuk kemajuan penduduk luar bandar di wilayah Kedah. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada petang tadi, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran cuaca waspada melibatkan di negeri Sabah dan juga wilayah Persetuan Labuan, yang mana ianya melibatkan bahagian Kudat, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman, yang mana hujan lebat akan bermula esok sehingga ke 31 Disember 2020, dan kemudiannya hujan lebat ini akan berlaku di pantai timur semenanjung Malaysia bermula 31 Disember sehingga ke 2 Januari 2021 melibatkan di negeri Terengganu, Pahang dan juga di timur di negeri Johor, dan pada 1 Januari pula sehingga ke 2 Januari 2021 hujan lebat akan berlaku di negeri Kelantan dan juga ke semua daerah kecuali di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman di negeri Terengganu, yang mana hujan lebat akan berlaku secara berterusan, dan hujan lebat yang berlaku secara berterusan ini boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati, berwaspada dan sentiasa peka dengan amaran serta informasi yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Selain daripada itu, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran yang kencang serta log bergelora kategori pertama dan juga kedua. Amaran kategori kedua dikeluarkan bagi kawasan perairan Kondor dan juga Reef North. Kategori pertama bagi kawasan perairan Samui, Tioman, Bungguran dan juga Reef South, juga melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 60 km sejam, dan ketinggian ombak juga boleh mencecah 4.5 meter. Dan dalam tempoh ini ianya adalah berbahaya kepada bobot kecil serta sukan negeri laut, juga pada aktiviti perkapalan menangkap ikan. Dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 2 Januari 2021. Maaf saya. Dan selepas itu anda boleh dapatkan maklumat info dan juga informasi yang lebih terkini dengan melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca mudah hanya di hujung jari anda, ataupun boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, sebelum pisah kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki warga Nigeria dan tudangnya, seorang warga tempatan, dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas kesalahan menipu seorang pengurus syarikat hartanah melibatkan kerugian RM339,610. Tertuduh Innocent Ucek Chukwu Christian mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Hasbullah Adam. Innocent mengaku menipu wanita berusia 52 tahun terbabit agar melabur dalam projek pembekalan produk marin sehingga mangsa membuat pemindahan wang ke dalam 11 akaun berbeza.
tunangnya Suvita Mohan yang syarat mengandung 7 bulan mengaku tidak bersalah selepas didakwa bersama-sama melakukan perbuatan tersebut pada 9 Januari dan 29 Ogos lalu di sebuah restoran di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. Hakim menetapkan Khamis ini bagi pembentangan fakta kes terhadap Innocent, manakala tarikh sebutan bagi Suvita ditetapkan 18 Januari tahun depan. Innocent yang tidak mempunyai pasport tidak dikenakan sebarang jaminan, manakala Suvita dibenarkan diikat jamin RM5,000 dengan 2 penjamin, iaitu sepasang suami isteri yang merupakan kenalannya. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 yang memperuntukkan penjara maksimum 10 tahun dan sebatan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Seorang pengarah urusan syarikat menjual alat ganti didakwa menjalankan perniagaan pinjaman wang tanpa lesen. Tertuduh pengarah urusan AS Seal Sendirian Berhad Teng Chey Lei mengaku tidak bersalah selepas pentuduhan dibacakan di hadapan Hakim Hasbullah Adam di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan, Chey Lei didakwa menjalankan perniagaan pemberi pinjaman wang tanpa lesen yang sah dan telah memberikan pinjaman kepada Jason Lim Teng Tian sebanyak RM215,000. Chey Lei didakwa melakukan perbuatan itu di bawah Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 dan boleh dihukum di bawah seksyen yang sama. Jika disabitkan kesalahan, tertuduh boleh didenda minimum RM250,000 sehingga maksimum RM1 juta atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Hakim menetapkan wang jaminan RM25,000 dengan seorang penjamin dan mengarahkan pasport diserahkan kepada mahkamah. 2 Februari depan ditetapkan sebagai tarikh sebutan kes. ...2021 berbaki 2 hari lagi. Apa azam anda ketika pandemik COVID-19 masih lagi belum reda? Parlimen Malaysia berdepan senario berbeza tahun ini bermula dengan perubahan kepimpinan negara hinggalah penangguhan persidangan ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, Parlimen selaku institusi perundangan tertinggi dalam negara menyaksikan pembentangan belanjawan paling getir dalam sejarah 57 tahun pembentukan Malaysia. Ia berikutan situasi politik semasa tanah air. Saksikan imbasan persidangan Parlimen 2020. Persidangan penggal ketiga Parlimen ke-14 berlangsung ketika negara sedang berjuang memerangi COVID-19. Mesyuarat pertama hanya bersidang selama sehari pada 18 Mei lalu. Pembukaannya disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam kebiasaan dan norma baharu. Prosedur operasi standard SOP yang ketat dikenakan bukan sahaja terhadap wakil-wakil rakyat, malah turut membabitkan setiap petugas Parlimen dan pengamal media. KKM ialah expert dan mereka adalah expert yang diiktiraf di Malaysia mengenai perkara ini. Jadi saya ikut apa yang diputuskan oleh mereka. Kita duduk 2 kali, saya rasa 3 kali kita duduk berbincang berapa orang kita nak benarkan, berapa jam kita nak adakan penjalanan Dewan Rakyat ni, dan kita setuju 80 orang pada setiap masa tu adalah merupakan satu jumlah yang munasabah. Maka itu yang kita buat. Malah kemudiannya saya, selepas kita mempersetujui perkara tersebut, saya berasa agak terperanjatlah apabila diserang di dalam Dewan. Pentas demokrasi negara ini juga melakar sejarah baharu apabila buat pertama kalinya menyaksikan peralihan kerajaan tanpa melalui proses pilihan raya. Komposisi blok kerajaan dan pembangkang yang hanya berbeza 4 kerusi menyebabkan perjalanan persidangan Parlimen tahun ini lebih mencabar. Persidangan Dewan Rakyat turut berdepan isu besar membabitkan kelulusan belanjawan. Situasi tersebut dapat disaksikan semasa pembentangan, perbahasan dan pengundian rang undang-undang perbekalan 2021. Saya rasa inilah belanjawan yang diperhalusi secara
sehalus-halusnya di dalam sejarah kita. Selepas ianya diluluskan di peringkat dasar tu, di peringkat jawatan kuasa pula, tiap-tiap satu kementerian diperhalusi satu persatu, dan kalau tak silap saya terdapat 9 undian belah bahagian dijalankan bagi 9 kementerian. Saya rasa itu pun merupakan satu undi belah bahagian yang paling banyak di peringkat jawatan kuasa. Buat pertama kali begitu sukar untuk meluluskan belanjawan negara. Yang 322 bilion itu bagaikan gegak gempita baru dapat diluluskan, itu pun hanya dengan 3 undi kelebihan daripada pembangkang. Ini tak pernah berlaku dahulu. Bagi kedua-dua speaker Parlimen, 2021 dijangka terus mencabar. Namun, tugas yang dipikul akan tetap dilaksanakan mengikut undang-undang. Saya perlu menjalankan tugas mengikut undang-undang. Itu cabaran saya. Dan sekiranya kita mengambil jawatan yang tertinggi di dalam sesuatu institusi itu, maka itulah akan menjadi cabaran kita bagi saya. Sudah tentu semasa di dalam Dewan tu, di dalam suasana politik yang sebegini rupa, di dalam suasana kesihatan kita yang tidak menentu ni, maka cabaran itu nampak lebih besar. Saya akan cuba dengan rakan-rakan di sini di bawah 3 jawatan kuasa khusus, yakni jawatan kuasa Dewan, jawatan kuasa hak asasi dan jawatan kuasa pemilih, untuk membawa pembaharuan kepada Dewan Negara. Apa pembaharuannya yang kita fikirkan? Berani mengeluarkan pandangan yang ikhlas dan membina, mengkritik juga, untuk menjadikan sistem negara kita lebih tinggi nilai dan amalannya. Penggal ketiga Parlimen ke-14 ditangguhkan hari ini dengan 20 rang undang-undang diluluskan sepanjang tahun. Baik, menjelang tahun baru, setiap orang pasti akan menetapkan azam dan harapan untuk disempurnakan. Menginjak ke 2021 ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19, apa pula harapan rakyat Malaysia kali ini? Laporan bersama wartawan Tun Julia Muhammad Tahir. Tahun 2020 bakal meninggalkan pengalaman yang sukar dan tidak dapat dilupakan oleh seluruh rakyat apabila dunia dilanda pandemik COVID-19, dan ianya pasti mengubah azam dan juga harapan seluruh rakyat Malaysia terhadap tahun 2021. Jika sebelum ini majoriti rakyat meletakkan azam dan harapan yang lebih bersifat peribadi, namun rata-rata kali ini mereka mempunyai harapan lebih besar terhadap negara, terutama dalam mendepani COVID-19. Itulah harap-harap tahun 2021 ni biar lebih baik kan. Harap-harap stoplah COVID-19 ni kan. And I know the government is doing its best. So I feel the whole nation should pray that through God's grace that we'll be free of this. And slowly the economy will pick up. It can't pick up fast, but it'll pick up and people will be blessed. Harap COVID ni cepat habis, dan apa yang kita harapkan pada yang lepas-lepas tu akan menjadi kenyataan pada tahun akan datang lah. Itulah, kalau COVID tu dah tak ada, kita senang nak eratkan silaturahim macam dulu, macam biasa. Kita bebas nak ke mana-mana kan. Bagi peniaga seperti Lim Swee Wong, harapannya adalah untuk melihat perniagaannya berdaya tahan dan terus beroperasi. Saya harap tahun baru yang 2021 ini, COVID-19 dapat dihilangkan. Dan lain-lain semua orang akan dapat keluar dengan seperti biasa. Perniagaan semua akan berjalan dengan lancar. Bagi kanak-kanak generasi A pula, ini harapan mereka. Saya harap tahun 2021 saya dapat pergi sekolah macam biasa dan tak ada COVID dah. Harapan saya pada 2021, sekolah akan segera dibuka kerana saya tidak sabar untuk berjumpa kawan-kawan saya di sekolah. Apa yang rakyat mahu, mereka boleh menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya dan negara kekal stabil bagi mengharungi cabaran mendatang. Tun Julia Muhammad Tahir, Berita RTM.
Situasi duduk rumah sepanjang mengharungi pandemik COVID-19 memberi anjakan baru pada rakyat Malaysia. Secara tidak langsung, majoriti rakyat beralih ke arah pendigitalan dalam aktiviti seharian, khususnya berbelanja melalui platform e-dagang. Mewujudkan situasi menang-menang, peningkatan pengguna e-dagang dimanfaatkan pula oleh golongan peniaga untuk meningkatkan pendapatan. Transaksi tanpa tunai yang mengurangkan pergerakan ramai jelas memudahkan proses urus niaga. Imbasan 2020 bersama wartawan Bimala Kasturi Verasami. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lalu, pembelian secara dalam talian melonjak berikutan pergerakan terhad masyarakat. Kadar perbelanjaan secara dalam talian di Malaysia meningkat 34.5% antara Oktober dan November tahun ini berbanding negatif 3.4% antara Mac dan Mei tahun sama. Bukti ini dapat dilihat apabila Agrobazar Online Kendalian Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA berjaya mencatat rekod jualan mencecah 8 juta ringgit sehingga 30 November lalu. Ketika jualan hebat 11.11, platform Shopee turut mencatat peningkatan jualan 3 kali ganda berbanding tahun sebelumnya. Seiring situasi ini, pelbagai inisiatif dilaksana kerajaan bagi menggalakkan usahawan terutama usahawan mikro dan perusahaan kecil dan sederhana PKS memanfaatkan aplikasi e-dagang dalam perniagaan. Kerajaan telah mempercepatkan usaha, memudah cara rakyat dan perniagaan mengadaptasi pendigitalan bermula dengan inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan dalam pakej Prihatin, Penjana dan Kita Prihatin sejak bulan Mac untuk membantu perniagaan memulakan penghijrahan digital mereka sendiri. Ekonomi digital adalah fokus utama dalam pelan pemulihan ekonomi negara. Perkhidmatan e-dagang setempat atau ringkasnya PEDAS iaitu satu program membantu para usahawan luar bandar mendigitalkan perniagaan mereka yang selama ini dilakukan secara offline dengan izin. Program ini menyediakan perkhidmatan khidmat nasihat dan bantuan sokongan. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia optimis lonjakan e-dagang mampu menyumbang sehingga 170 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar KDNK 2020. Ekonomi yang berpaksikan inovasi akan membentuk masyarakat yang aktif, mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi, seterusnya melonjakkan nama negara ke tahap yang disanjungi masyarakat global. Rakyat Malaysia bukan sahaja perlu mahir menggunakan teknologi tetapi berkebolehan menjadi pencipta dan pemaju teknologi atau tech developer. Tanpa kemudahan internet yang pantas dan stabil, penggunaan alternatif digital tidak akan dapat dioptimumkan. Justru, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia merangka dan melaksana Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Sehingga 16 Disember lepas, 433,477 premis sudah dilengkapkan dengan gentian optik melebihi sasaran lebih 352,000 premis. Usaha kerajaan dalam mengurangkan jurang digital dalam kalangan rakyat Malaysia sekaligus melahirkan masyarakat digital yang lebih inklusif dapat dicapai dengan kerjasama semua pihak. Jadi, peka dan rebut peluang anda untuk menjadi rakyat celik digital dan kekal berdaya saing dengan negara serantau. Bimala Kasturi Verasami, Berita RTM. Baik, untuk perkembangan sukan, kita bersama dengan Nazri. Silakan Nazri. Pemegang PAS bermusim Selangor 2020 dapat keutamaan. Muhammad Syakir Hamzah kini milik Perak FC.
Terima kasih Mac dan Kamal. Assalamualaikum, salam bahagia, salam suka untuk semua. Berita gembira buat penyokong Selangor. Semua pemegang PAS bermusim bagi tahun 2020 akan mendapat keutamaan apabila hadir menonton perlawanan di stadium pada tahun depan. Ia susulan kebenaran penyokong memasuki stadium bagi mengisi kuota 10% yang dibenarkan kerajaan. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun pada hari ini. Tambah Johan, sistem penggiliran mungkin terpaksa digunakan dalam kalangan pemegang PAS berkenaan berikutan jumlah mereka melebihi kuota 10% yang ditetapkan. Untuk PAS musim 2021 kita akan put on hold, kita akan bagi keutamaan kepada yang pemegang lama. Dah habis tu baru kita akan buka PAS musim 2021 dan juga buka kepada khalayak ramailah. Dalam pada itu, Dr. Johan Kamal turut memaklumkan pasukannya akan menjalani latihan dan aksi persahabatan pramusim 2021 di Pulau Pinang selama seminggu bermula awal tahun depan. Tambah beliau, pasukannya juga kini dalam rundingan dengan beberapa pemain dari Liga Eropah untuk mengisi 2 lagi kota pemain importnya. Sementara itu, Selangor FC menjadi pasukan bola sepak terawal yang menyatakan sokongan terhadap penggunaan vaksin COVID-19 dalam kalangan pemain. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidun, pihaknya masih lagi belum berbincang dengan pegawai perubatan dan perundangan pasukan untuk mewajibkan suntikan vaksin tersebut terhadap semua pemain The Red Giant. Perkara ini saya tidak boleh sebenar-benarnya bagi cadangan. Saya kena rujuk pada tim doktor dan juga bahagian legal lah. Vaksin secara amnya adalah satu yang baik kepada kita. Jadi saya rasa tidak ada masalah untuk semua staf dan juga semua pemain bola sepak mengambil vaksin untuk kebaikan bersama lah. Jentera Pertahanan Perak FC bakal tampil lebih mantap pada kempen Liga Malaysia 2021. Ia susulan pengumuman terbaru kelab berkenaan yang telah mendatangani import dari Singapura, Muhammad Syakir Hamzah dengan kontrak 2 musim bersama The Bosgaurus. Syakir menjadi pemain ketiga yang dibawa masuk oleh skuad kendalian Mehmet Darakovic selepas mendatangani penjaga gol Muhammad Azri Abdul Ghani dan Muhammad Danish Haziq Saiful Hisham pada awal bulan ini. Kehadiran pemain berkenaan bermakna Syakir akan bergandingan bersama ketua pasukan Syahrul Muhammad Saad bagi mengetuai posisi pertahanan tengah. Sebelum ini Syakir mempamerkan reputasi baik dalam kempen musim lalu apabila membantu Kedah menjuarai Piala FA 2019 dan menamakan saingan Liga Super 2020 di tangga kedua untuk skuad Lam Merah layak ke kempen Piala AFC 2021. Selain Piala FA 2019, Syakir turut pernah menjurang trofi Liga Super 2013 dan Piala FA 2015 ketika menyarung jersey pasukan jemputan Liga Malaysia Lion 12. Penyerang bawah 23 tahun negara Hadi Fayad Abdul Razak bakal dipinjamkan ke klub Jepun Azul Claro Numazu di Division 3 Liga Profesional Jepun J-League bermula awal Januari hingga 31 Disember tahun depan. Perkara tersebut diumumkan klub yang disertai pemain berkenaan Fagiano Okayama daripada Division 2. Menurut kenyataan daripada Okayama dan Azul Claro Numazu memaklumkan keputusan berkenaan dibuat bagi membolehkan Hadi Fayad memperoleh lebih banyak minit perlawanan pada musim depan. Dalam pada itu, Hadi Fayad turut meluahkan rasa teruja untuk bersama Azul Claro Numazu selain tidak sabar membuktikan kemampuannya. Keputusan ini hanyalah sementara. Saya akan kembali ke Okayama yang pasti. Dan saya tidak sabar untuk start new season saya bersama Numazu. InsyaAllah saya akan lakukan yang terbaik. Pemain berusia 20 tahun itu telah bersama klub Fagiano Okayama sejak Disember 2018 dan menjadi pemain Malaysia pertama bermain dalam J-League di Jepun. Perkembangan terkini Sukan Para ASEAN 2021. Majlis Paralimpik Malaysia MPM pada hari ini meminta penganjur temasya berkenaan Vietnam agar mengkaji dan meneliti semula jaringan awam mempertandingkan 11 jenis sukan pada Sukan Para ASEAN 2021. Presiden MPM Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin dalam satu kenyataan berkata, badan induk itu mencadangkan untuk sekurang-kurangnya 18 sukan dipertandingkan bagi edisi 2021.
Tambahnya, edisi 2021 Vietnam adalah platform terbaik untuk mengembalikan kerancangan pembangunan sukan para di rantau Asia Tenggara apabila edisi ke-10 di Manila 2019 terpaksa dibatalkan susulan penularan wabak COVID-19. Bagak juga menyatakan Malaysia sedia memberi idea dan penyelesaian kepada Vietnam untuk mengekalkan kos penganjuran pada tahap yang rendah biarpun mempertandingkan 18 jenis sukan. Sukan Dui tahunan itu dijadualkan berlangsung dari 17 hingga 23 Disember 2021 di Hanoi, Vietnam. Usaha Kerajaan Negeri Johor membangunkan velodrome dan trek BMX di Iskandar Puteri membuktikan kesungguhan Johor dalam melahirkan bakat baru sukan berbasikal. Itu pandangan bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam pada hari ini. Beliau yang juga anak jati negeri Johor itu berkata, meskipun Tamasya Sukma 2020 terpaksa ditunda, namun usaha kerajaan negeri membina dan menyiapkan fasiliti sukan berkenaan wajar dipuji. Tambahnya, kemudahan tersebut perlu digunakan bukan sahaja untuk pertandingan kebangsaan tetapi juga saingan peringkat antarabangsa. Velodrome Johor yang terletak di kawasan seluas 2.54 hektar itu mempunyai trek sepanjang 250 meter mengikut piawaian Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI serta mampu menampung sejumlah 700 penonton. Beralih ke saingan Liga Sepak Takraw STL 2020. Pemain tekong Kuala Lumpur Thunder Syahir Rosdi berhasrat untuk menamakan saingan dengan rekod bersih tanpa kalah sepanjang kempen musim ini biarpun pasukannya telah mengesahkan kejuaraan lebih awal. Kuala Lumpur Thunder mengesahkan kejuaraan STL 2020 apabila mengumpul 32 mata menerusi 16 perlawanan tanpa kalah selepas menewaskan PDRN Defender 2-0 dalam saingan Liga pada semalam. Ketika ini, kedudukan Kuala Lumpur Thunder sebagai pendahulu seakan mustahil dipintas pencabar terdekat ATM Guardians di tangga kedua biarpun pasukan itu masih berbaki 3 perlawanan. Kalau boleh nak buat macam tu lah. Tapi kami buat sedaya upaya kami untuk cuba yang terbaik. Tapi kalau tak boleh nak menang, nak buat macam mana kan? Selepas ini, Kuala Lumpur Thunder dijadual menentang Johor Tigris dan ATM Guardians pada Rabu dan Khamis ini. Sekian sahaja berita sukan untuk hari ini. Kembali semula bersama Mac dan juga Kamal. Sedikit sama merasa, banyak sama dikongsi. Mensyukuri nikmat dimiliki, Badan Amal Kemanusiaan Syria Care mengambil inisiatif mengadakan program amal menerusi laman YouTube Syria Care Malaysia baru-baru ini. Program melibatkan penyanyi lagu bertemakan kemanusiaan With You iaitu Kai Bahar, Naim Daniel, Ismail Izani dan Danish Sufian. Program Live With You yang berlangsung lebih 2 jam berjaya mengumpul kutipan RM23,000 bagi kempen bantuan musim sejuk 8.0. Selebriti terlibat meluahkan harapan tinggi ke atas kempen tersebut. Okay, saya berharap supaya ramai yang lebih tahu, rakyat Malaysia tahu tentang isu ini dan apapun mereka sebenarnya memang sangat-sangat memerlukan bantuan kita sebenarnya. Kalau kita pun tak dapat bayangkan macam mana kalau situasi kita sebenarnya terjadi seperti mereka. Saya harap semua rakyat Malaysia dapat bagi semangat, bagi sokongan kepada warga Syria and also kita dah ada kemudahan macam mana kita nak sokong dorang, bagi derma dekat dorang. Marilah kita sama-sama untuk sokong, beri semangat kepada warga Syria and at least kita boleh derma. Kalau tak pun at least doa kita ada untuk warga Syria. Kita kena saling membantu walaupun ialah kita negara lain ke apa ke, we help each other sebab kalau kita tolong tu insya-Allah rezeki kita boleh tolong lebih. Dan bagi saya untuk bagi kerjasama tu is very easy sebenarnya. Kita just have to open our heart kat orang-orang sana sebab mereka memerlukan benda yang diorang tak ada yang mungkin kita boleh tolong. Betul tak? Donate je sebanyak mana yang mampu. Tak banyak apa asal sikit sebab kita percaya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Especially rezeki saudara mara kita kat sana. Dana terkumpul dimanfaatkan untuk musim sejuk diagihkan ke kawasan seperti As-Sahil, Afrin, Atma dan Kafar di Syria. Bantuan termasuk selimut, kayu api, briket zaitun dan pek makanan bernilai RM150 turut diberikan kepada pelarian yang berdepan suhu serendah negatif 5 darjah Celsius.
tidak mahu mensia-siakan bakat dalam bidang seni. Dr. Hafiz Zainal meneruskan kejayaan nyanyian dengan kemunculan single terbaru. Lagu Rindu ciptaan Hang Nadim, Bunga Cantik dan Freddy dilancarkan di platform media sosial bulan lalu. Lagu terbaru itu menjadi single kelima Dr. Hafiz yang berhasrat untuk menjadi lebih aktif dalam bidang nyanyian menerusi platform media sosial tahun harapan. Kini beliau dalam proses untuk menghasilkan single ke-6 bagi memperkukuh kerjaya seninya. Dalam pada itu, kerjaya sebagai doktor gigi turut berjalan seiring apabila beliau turut berancang untuk membuka klinik pergigian miliknya sendiri. Di samping saya mempromosikan lagu saya yang bertajuk Rindu, saya tengah dalam proses untuk buka klinik pergigian saya sendiri soon. Dekat area Bukit Jalil. Hasil daripada simpanan saya sendirilah sebab saya memang dah lama nak ada klinik sendiri. Macam tu. Memang saya punya impian lah. Dr. Hafiz yang kini berkhidmat di sebuah klinik pergigian swasta di Putrajaya berkata, pembukaan klinik miliknya itu adalah hasil titik peluhnya selama ini. Industri seni dan kreatif antara bidang yang turut terkesan akibat pandemik COVID-19 yang melanda. Pelbagai inisiatif dilakukan pegiat seni bagi terus kekal relevan dan menjana pendapatan. Nubhan Ahmad, pelantun suara bagi lagu Ada Untukmu yang pernah hit suatu ketika sebelum ini, menggunakan platform media sosial untuk terus kekal relevan. Selain menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook, beliau kini mempunyai saluran YouTube dengan pengisian video yang memfokuskan kepada kehidupan berada di kampung sebagai alternatif untuk mendekati peminat. Yang betul-betul follow saya punya career, yang betul-betul mengikuti perkembangan saya. So saya fokus kepada situlah. Sebabnya sekarang ni PKP kan, MCO, banyak aktiviti seni ni yang tergendala. So yang membuatkan saya dekat dengan peminat saya adalah melalui media sosial. Berita perdana berakhir di sini. Terus patuhi SOP, putuskan rantaian pandemik COVID-19. Dan pastikan anda mengimbas MySejahtera di semua penemis yang anda kunjungi. Bersama-sama kita cegah penularan COVID-19 kerana kita masih belum menang. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.